Sheila. Aku masih teringat kisah aku dahulu selepas menamatkan pengajian tinggi dan aku tidak bekerja. Menghabiskan masa di rumah saja dengan alasan penat belajar dan mahu berehat untuk beberapa bulan. Dalam erti kata lain, aku ni adalah penganggur. Aku adalah anak tunggal dan sudah kehilangan ayah. Ketika itu kehidupan keluarga aku agak susah. Harta yang aku ada dan mak miliki hanyalah rumah. Untungnya tinggal di kampung boleh bercucuk tanam dan hasilnya boleh digunakan untuk membuat lauk. Bak kata pepatah, berbudi pada tanah pasti akan mendapat hasilnya. Jika ingin ke pekan, boleh menaiki bas. Disebabkan itulah, ayahku tidak membeli motosikal. Katanya tak perlulah membazir jika sudah ada kemudahan lain. Oleh itu, ayahku hanya membeli sebuah basikal supaya mudah untuk ke kebun ataupun ke kedai. Basikal tua itulah yang sering digunakan oleh ibuku jika ingin ke mana saja. Namun, kampungku semakin berlaku perubahan. Jiran-jiranku juga sudah ramai yang membeli kereta dan motosikal sendiri. Kata mereka, mudah jika berlaku sesuatu. Keinginanku untuk mempunyai kenderaan sendiri ketika itu tidak membuak-buak kerana tiada kepentingan untuk digunakan ketika itu. Sudah hampir 2 bulan aku duduk di rumah saja dan ibuku dah mula dengan bebelannya tentang keadaanku yang tidak berbuat apa-apa dan hanya menghabiskan beras saja di rumah. Ibu menyuruh aku untuk mencari kerja sementara di pekan untuk mendapatkan duit. Aku masih berdegil dan duduk saja di rumah. Pada satu hari, ibuku menyuruh aku keluar untuk membayar bil air di pekan. Ketika itu aku rasa begitu malas untuk menaiki bas. Terasa begitu leceh kerana perlu berjalan kaki ke pondok bas dan menunggu bas di bawah pancaran cahaya matahari yang terik. Baru aku sedar betapa pentingnya motosikal ketika itu. Tidak perlu bermandi peluh untuk menunggu bas. Sebuah bas berwarna biru tanpa nombor dan pemandu merangkak antara kenderaan roda raat. Kalau ia berhenti di depanku, akan ku beli tiket berwarna biru tanpa humor dan lagu. Bas berwarna biru telah membuka pintu, waktunya telah tiba untuk ku kenal derita. Waktunya telah tiba untuk aku melangkah kaki. Tiket yang telah ku beli terasa panas di tangan. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Berhenti di depanku, akan ku beli tiket berwarna biru tanpa humor dan lagu. Bas berwarna biru telah membuka pintu, waktunya telah tiba untuk ku kenal derita. Waktunya
ku beli, terasa panas di tangan. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Sedang aku leka membaca surat khabar, aku ternampak risalah sebuah peraduan. Hadiah utama merupakan sebuah motosikal. Aku dapat rasakan bahawa ini merupakan peluang keemasan bagi aku untuk mendapatkan motosikal. Aku teringat akan wang yang diberikan oleh ibuku semalam untuk membayar bil air. Aku segera bersiap dan berjalan kaki ke pondok bas untuk ke pekan. Setelah tiba di kedai, aku membeli air mineral yang banyak menggunakan duit bil air yang diberikan oleh ibuku itu. Pekerja kedai memberikan borang untuk diisi untuk menyertai pertandingan tersebut. Aku isi borang tersebut dengan harapan nasib menyebelahi aku. Setelah itu, aku pun pulang ke rumah dengan membawa air yang dibeli tadi. Ibuku ketika itu sedang menyapu di ruang tamu. Ibuku bertanya, dari mana aku dapat air sebanyak itu? Aku cuba lari masuk ke dalam bilik, namun ditahan oleh ibuku. Aku berkata bahawa aku telah menyertai pertandingan tersebut untuk memenangi hadiah utama tersebut. Ibuku sudah membuat reaksi muka yang mencurigakan. Lalu dia bertanya, dari mana kau dapat duit nak membayar air sebanyak itu ni? Aku tersengih dan cuba melarikan diri. Seperti ibuku sudah tahu, aku menggunakan duit bil air untuk membeli air tersebut. Ibuku sudah mula membuntangkan matanya dan aku segera berlari masuk ke dalam bilik untuk menyelamatkan diriku. Dalam hidupku banyak kisah terjadi, kisah gembira lucu ku alami. Berlaku kisah lucu di suatu hari di mana ku hampir jatuh hati. Cinta pertama yakin pasti terjadi, terlihat minat seksi bersendiri. Wow! Dia senyum manis bila daku hampiri. Ditanya kemana, jawabnya Ke Patilah. ku tanya lagi, bolehkah ikut sama? Jawab dengan manis, Kalau sudi. hore hore.
Hari-hari aku berlalu seperti biasa dan aku menunggu keputusan pemenang peraduan tersebut. Berdebar-debar memikirkannya jika aku berjaya memenangi hadiah utama tersebut. Namun tiada kabar daripada pertandingan tersebut. Sedang aku nyenyak tidur pada waktu petang, ibuku mengejutkanku untuk bangun. Aku masih dalam keadaan mamai diheret oleh ibuku ke pintu depan. Terkejut aku apabila ada sebuah motosikal di halaman rumahku. Motosikalnya sama seperti dalam risalah peraduan tersebut. Yeay, aku menang, aku menang. Melompat kegembiraan aku ketika itu. Tidak kusangka akhirnya aku berjaya mendapat hadiah utama. Ibuku ketika itu sudah memelukku kerana tidak percaya aku memenangi hadiah tersebut. Aku pun melompat naik di atas motosikal baru aku itu. Tiba-tiba datang seorang pekerja pos laju dari belakang rumahku. Dia berkata bahawa dia memberi salam tetapi tiada siapa yang menyahut. Jadi dia mencari di belakang rumah. Dia menghulurkan surat kepada ibuku. Pekerja pos laju itu memandang aku yang sedang duduk di atas motosikal tersebut. Aku pun berkata, "Bang, cantik kan motosikal ni?" Sambil aku memeluk kepala motosikal itu. Pekerja pos laju itu pun menjawab, "Ya, memang cantik. Dah, turun ya. Abang nak balik ni." Aku terpinga-pinga. Kiranya motosikal ini motosikal pekerja pos laju itulah. Mak aku yang berada di belakang pekerja pos laju itu sudah mula membutangkan matanya dan memegang penyapu. Aku dengan perlahan-lahannya turun daripada motosikal itu dan mengatur langkah untuk berlari. Mak aku sudah mula datang kepada aku dan aku segera berlari. Mak aku mengejar aku dengan penyapu. Jika terfikir balik kisah itu semula, membuatkan aku tergelak seorang diri. Ibuku juga masih ingat kisah itu jika aku ceritakan semula. Kini aku sudah mempunyai motosikal dan kereta sendiri. Kenangan lalu tu memang begitu menggamit kenangan.